بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita puji, kita syukur kepada Allah di atas nikmat sihat, nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat keamanan, nikmat di atas repa ni kebaikan yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara semua, maka daripada nikmat juga, jadi malam ni malam pertama yang kita buat live. Maka akan ada setiap malam insya-Allah, jika tidak ada kumuzuran apa-apa, kita akan buat setiap malam dengan program Kitab Qutul Qulub wal Arwah. Jadi sebelum saya nak masuk panjang lebar lagi pada malam ni, maka pada awal ni saya minta kita pakai share dulu insya-Allah, supaya kawan-kawan kita ramai lagi boleh bersama kita insya-Allah. Jadi muqaddimah sikit sebanyak nak bagi kita tahu sebab apakah kita nak muzakarah bersama tentang kitab ini, dan kitab ini akan berbicara tentang harga apa. Jadi saudara semua, kita di hari ini kita duduk di pada masa akhir zaman, hujung-hujung dunia, dekat-dekat nak berlaku qiyamah, dan tanda-tanda qiyamah tu yang ada semua tu tiga. Ada hak hadap, ada hak tengah-tengah, lepas tu ada hak besar. Maka hak besar tu dalam 10 perkara. Maka apabila berlaku semua 10 perkara tu, maka ketika itulah Tuhan perintah kepada malaikat Israfil siup sunah sangkala, maka berlaku qiyamah. Maka alamat yang halus itu dah berlaku habis dah, berlaku semua dah. Dan alamat tengah-tengah banyak berlaku dah, boleh kata 80 ataupun 90% dah berlaku dah, dan akan berlaku lagi sikit-sikit lagi sehingga berlaku alamat kiamat yang besar. Maka mula-mula alamat kiamat yang besar ialah keluar Imam Al-Mahdi. Maka saudara semua, jadi kita di hari ini cerak kita hidup akhir zaman. Maka pada akhir zaman ni dia akan banyak berlaku fitnah, banyak berlaku haru-hara, banyak berlaku bala-bala, banyak berlaku benda-benda yang buat orang itu jauh daripada agama. Sebab tu hari ni berlaku masalah mabuk kaya, sangat berganda jika kita nak banding dengan masa dulu. Berlaku bercuri juga berganda, lipat ganda jika kita nak banding dengan masa dulu. Dan begitu juga masalah orang panggil makan reba, sangat berluah
melakukan serata tempat, jika kita nak banding dengan masa dulu, juga banyak berlaku zina. Boleh kata serata dia pergi masuk setiap kampung, maka di hari ini banyak yang anak yang diberanak daripada anak-anak zina. Dan banyak di hari ini berganda, bahkan lipat-lipat ganda anak derhaka kepada ibu bapa. Dan orang manusia jauh daripada agama, tak semangat nak ngaji agama, tak suka nak dengar agama, dan hidup dalam keadaan jauh daripada agama. Maka semua tu benda hak berlaku dah, hak kita boleh kelih dengan mata kepala kita, saudara semua. Maka ini semua ni sebagai alamat ataupun tanda dan dekat-dekat nak berlaku kiamat. Maka berlaku hal semacam ni, kita duduk dalam masa udara lagu ni, duduk di masa hujung-hujung dunia fitnah ni. Sebab tu kita kena ada benda yang jaga jadi pagar bagi diri kita. Saya berhajat kepada pagar ni, saudara pun juga berhajat kepada pagar ni. Kita berhajat kepada benda yang akan jadi penawar bagi kita. Yang waktu kita tu hidup dalam agama. Benda ni semua manusia orang Islam berhajat. Kalau ada pun kena cari tambah. Dan jika tidak ada lagi kena usaha ada. Supaya apa? Supaya dia tak celaka, supaya dia tak binasa dunia dan akhirat. Maka masa sekarang ni sangat-sangat bahaya di atas diri setiap orang daripada kita, saudara semua. Baik. Jadi hujung-hujung dunia ni orang akan jauh daripada agama. Maka kita nak duduk lagu mana lekat agama pada diri kita. Hujung-hujung dunia banyak orang tak berjuru. Banyak orang buat maksiat. Banyak orang jual agama tukang dunia. Sebab tu kita kena dapat orang yang baik yang duduk dekat kita, sentiasa duk nasihat kepada kita, sentiasa doa kepada kita, sentiasa bui benda-benda baik kepada kita. Kita kena ada orang lagu tu. Dia ada pun ada, dia tak ada kena cari. Saudara semua. Dan di hujung dunia ni kita berhajat kepada orang yang akan pimpin kita, hirat kita kepada jalan yang baik dan duk tolong kawal jaga kita daripada gelicir dan tubik daripada jalan yang betul. Kita berhajat kepada benda ni, saudara semua. Kalau gitu, supaya kita nak dapat benda yang buat kita semangat nak pergi dengan agama, kita nak pada benda yang buat kita semangat nak hidup dengan agama. Padahal kita hidup pada masa, pada tempat yang agama dah rusak sebab hujung dunia. Tetapi kita nak ambil gapo jadi penawar, walau udara rusak, walau kebanyakan orang rusak, tapi kita tetap dalam agama. Nak buat lagu mana? Maka inilah pucuk semua yang buat saya tu berasa nak buat muzakarah dengan saudara-saudari setiap malam, daripada pukul 8.45 lebih kurang sampai pukul 9.45 lebih kurang saja, saudara semua. Maka supaya kita dapat kawan yang baik, dapat orang yang sentiasa nasihat kepada kita, kita kena, maka saya ambil kesimpulan, maka kena baca kitab ni. Jadi kitab ni tengok
duk cara harga apa saudara semua? Ialah hipung orang-orang yang baik, maka ada nasihat dia, ada perbuatan dia, ada kelakuan dia, maka semua tu jadi penawar bagi hati kita belaka. Kelakuan dia baik jadi penawar bagi kita. Nasihat dia, perkataan yang comel yang baik bagi kita. Dan dia akan jadi kawan yang paling baik bagi kita. Saudara semua, jadi di beberapa hari yang telah lepas, saya baca tentang terjemah seorang wali Allah, namanya Abdullah bin Mubarak. Maka dalam terjemah dia, dalam sejarah dia tu, jadi dia suka dengan sahabat, padahal dia tak ada dengan sahabat. Sebab dia beranak mari ni sahabat mati belaka dah. Nah, kalau tak mati pun tinggal seorang dua gitu ya lah. Kebanyakan sahabat mati dah masa dia beranak tu. Nah, tapi ia suka duduk dengan sahabat, duduk dengan Abu Bakar, suka duduk dengan Umar, suka duduk dengan Sayyidina Ali. Lagu tu. Nah, dia suka duduk lagu tu. Duduk dengan orang baik-baik daripada hamba Allah. Sehari-sehari dia lagu tu. Lepas daripada semaya dia di masjid, selepas daripada meniaga dia di kedai, selepas daripada makan rehat dia, lebih lagi masa ia usaha ambil diri dia hidup dengan sahabat. Walaupun sahabat tu banyak mati laka dah masa dia beranak tu. Dan dia suka duduk dengan orang baik-baik daripada hamba Allah. Lagu mana duduk tu, saudara semua? Dia duduk baca sejarah-sejarah orang yang baik-baik. Bagaimana kelakuan mereka hidup lagu mana? Apa perbuatan baik yang dia buat? Bagaimana kelakuan dia? Maka tak kalau dia duduk baca sejarah, kisah, cerita para sahabat, orang-orang yang baik daripada hamba Tuhan, maka seolah dia berkawan dengan orang itu. Maka orang yang berkawan dengan orang baik, maka dia akan jadi orang baik. Orang duduk dengan orang baik, maka dia akan dapat benda baik-baik daripada orang yang baik itu. Saudara semua. Sebab itulah, daripada beberapa perkara, yang pertama kita hujung dunia, maka masa fitnah, kita berhajat kepada pagar, kawan kita. Dan berhajat kepada kawan yang sentiasa kita dapat benda baik-baik daripada dia. Dan saya baca sejarah Abdullah bin Mubarak saat ni, itu semua tu waktu saya berasa nak baca, nak muzakarah dengan saudara-saudari semua kitab Qutul Qulub wal Arwah. Saudara semua. Jadi kitab ni dia cara apa ni? Duk cara duk cerita tentang orang yang baik-baik mula daripada sahabat, maka mari belakang, maka sampai kepada ulama tabi'in, lepas tu tabi'in. Kalau gitu, kesimpulan pendek-pendek, kecil mudah-mudah, kita dengan melalui muzakarah kita semacam ini, kita akan berkawan dengan para sahabat. Kita akan duduk dengan para aulia, wali-wali Allah. Kita akan duduk bersama orang yang baik-baik, orang yang soleh daripada hamba Allah. Maka saudara semua, mereka inilah akan tambah semangat kepada kita, waktu kita pergi kemah dengan agama, dengan hukum syarak, walaupun kita duduk pada masa yang rusak. Kelakuan mereka inilah, nasihat mereka inilah, perkataan yang baik daripada mereka inilah jadi penawar bagi hati kita. Melembutkan hati kita, menguatkan keimanan kita, dan waktu kita, kalau panjang sedia kita dapat rahmat daripada Allah. Maka semua benda ni, insya-Allah akan buat kita bahagia, beruntung dunia dan akhirat. Maka dengan kita baca lagu ni, saudara semua, kita akan cinta kepada mereka ini. Akan cinta kepada para sahabat Nabi. Kita akan cinta kepada para aulia Allah.
Kita akan cinta kepada orang-orang yang soleh, yang baik-baik daripada hamba Allah. Maka Nabi kata, al-mar'u ma'a man ahab. Bermula seorang itu di akhirat kelak, ia akan bersama dengan orang yang dia kasih, dengan orang yang dia cinta. Kepada siapa ia cinta, dengan orang itulah ia akan duduk. Dengan siapa, kepada siapa dia kasih, ia akan bersama orang itulah di akhirat kelak. Maka jika kita kasih kepada sahabat, insya-Allah kita akan bertemu dengan para sahabat Nabi. Dan apabila kita kasih kepada para aulia, insya-Allah kita akan duduk dengan para aulia Allah. Dan jika kita kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang baik, yang soleh-soleh, kita akan bersama mereka di akhirat kelak, insya-Allah. Maka para sahabat duduk mana tempat dia? Syurga. Para aulia duduk mana tempat dia? Di akhirat, syurga. Orang-orang yang soleh di akhirat kelak duduk mana tempat dia? Syurga. Maka jika kita cinta kepada mereka ini, jika hati kita bergantung dengan mereka ini, nescaya kita pun akan masuk syurga bersama mereka, insya-Allah, saudara semua. Baik. Maka malam ini kita akan mula dengan sahabat, seorang manusia yang dialah awal-awal beriman dengan Nabi daripada lelaki. Daripada lelaki semua ni, dialah orang yang mula-mula beriman. Iaitu kita akan berbicara malam ni sikit sebanyak sebagai muqaddimah tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ni nama dia nama Abdullah. Abu Bakar tu gelar ya, bukan nama dia. Nama dia nama sungguh, nama Abdullah ibn Uthman. Nama dia sungguh. Maka dia beranak lepas daripada tahun raja hak Abrahah ambil raja pergi serai nak pergi utuh Kaabah tu. Maka tahun tu Nabi beranak, dan duk lepas pada 2 tahun 9 bulan lebih kurang, maka Abu Bakar beranak. Jadi Abu Bakar ni umur dia muda pada Nabi 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Maka selepas daripada Tuhan membangkitkan Nabi jadi Rasul, dan dia ni saing dengan Nabi, sebab itulah dia termasuk daripada golongan orang awal-awal masuk Islam. Walaupun dia sebelum masuk Islam, dia orang baik dah. Orang baik dah. Jadi masyarakat masa tu Mekah ni tempat yang teruk sekali. Zinanya, bunuhnya, minum araknya, berjudinya. Jadi tempat yang Tuhan bangkit Nabi ni tempat teruk sekali dah. Maka jikalau Tuhan bangkit Nabi kita di Mekah, itu tanah air kata di Mekah masa tu sud dah. Teruk sungguh-sungguh dah. Maka walau masyarakat duk laka ada buruk lagu tu, tapi Abu Bakar berjuru. Abu Bakar tak minum arak. Orang baik dia, saudara semua. Dan dia mati selepas daripada Nabi mati 2 tahun 9 bulan. Sebab tu umur dia sama tua dengan Nabi, 63 tahun juga. Nabi mati umur 63, Abu Bakar pun 63 tahun juga. Saudara semua. Baik. Maka Abu Bakar ni seorang yang suka buat baik. Ini sifat dia. Sifat Abu Bakar ialah dia suka buat baik kepada orang. Lebih-lebih lagi, dia ni termasuk dalam golongan orang yang ada harta benda. Maka selepas daripada dia beriman ni juga, siapa saja daripada kawan dia, hak dia kenal, dan jikalau dia pergi dakwah hajat masuk Islam ni, tak ada, orang panggil tak pecah Rusia, dan tak akan rusak berlaku dengan dia, maka dia pergi dakwah. Sebab tu ramai daripada orang yang masuk Islam dengan sebab Abu Bakar. Uthman ibn Affan masuk Islam dengan sebab Abu Bakar. Talhah ibn Ubaidillah masuk Islam dengan sebab Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas
masuk Islam dengan sebab Abu Bakar. Nah, dan kebanyakan 10 orang yang Nabi rakyat kata engkau daripada ahli syurga ni, boleh kata 70% masuk Islam dengan sebab Abu Bakar. Nah, dan daripada orang yang masuk Islam dengan Abu Bakar, Bilal bin Abi Rabah, tukar bin Nabi. Nah, maka saudara semua, jadi dia guna harta benda dia guna apa sahaja yang dia milik, nah, supaya menghajakkan orang masuk Islam. Maka ini sifat orang yang baik, sifat orang yang Tuhan kasih, sifat orang yang Tuhan redha ni ialah orang suka tolong orang lain. Maka benda ni ada pada Abu Bakar. Saudara semua, Abu Bakar seorang manusia yang sangat cinta ke Nabi. Cinta ke Nabi. Rasanya tidak ada orang boleh megati tepat Abu Bakar. Nisbah cinta ke Nabi. Cinta ke Nabi ni, para sahabat boleh kata semua sahabat cinta belaka ke Nabi. Tak ada seorang pun tak cinta ke Nabi. Sebab Nabi baik. Nabi semua sempurna. Rupa Nabi elok jangok. Tubuh badan Nabi comel, baik, bagus. Nah, dan akhlak Nabi sempurna. Ada belaka sifat-sifat yang baik di atas Nabi. Sebab tu tak ada orang yang tak cinta ke Nabi. Tapi walau begitu pun cinta orang panggil berbeza daripada orang ke orang. Maka Abu Bakar ni sangat cinta ke Nabi. Allahu Akbar. Sebab tu masa sampai dah hijrah, saudara semua, Abu Bakar ni duk berjalan, ya mak Nabi hijrah dengan Abu Bakar ni, dia panggil hijrah ni lari lah. Lari daripada Mekah pergi pada Madinah. Nah, maka bopia bersapir dengan bentuk lari ni, kena beringat lah. Beringat. Abu Bakar ni jalan dengan Nabi, satu ketika dia duduk belah kanan. Nampak gelisah lah nampak tu. Bawa jalan-jalan lama-lama, mari duduk di kiri. Bawa jalan-jalan lama-lama, duduk depan Nabi. Jalan lagi-lagi, mari duduk belakang Nabi. Jadi, dia duduk keliling. Duduk di kanan kata, duduk di kiri kata, depan kata, belakang kata. Siapa kan Nabi kata, ya Abu Bakar, apa mu ni? Mu buat gapo? Keduk di tu, keduk di ni. Keduk depan, keduk belakang. Apa benda ni engkau ni, wahai Abu Bakar? Nabi tanya. Maka jawab Abu Bakar. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni duduk berjalan dengan engkau, tiba-tiba berkoyak kelitah dalam otak saya, kata, kafir Quraisy yang duk cari kita sekarang ni, dia akan mari sebelah di kanan. Maka saya bimbang, takut dia mari nak nampak kita, maka takut dia nak panah ke, dia nak cakap, nak pum lam, dia panggil mari ke. Maka saya berasa lagu tu, sebab itulah saya giduk di kanan. Sebab jikalau anak panah mari, benar-benar menyakiti mari, kena saya dulu ya Rasulullah, dan akal tak kena. Wak ngah kasih dia tu, wak ngah bimbang dia, tak kena. Maka begitu juga ya Rasulullah. Saya berjalan, tiba-tiba berkoyak mari, musuh, kafir Quraisy, mari di kiri apa. Maka saya giduk di kiri. Jikalau mari menyakiti apa anak panah apa, kena saya dulu ya Rasulullah. Maka begitulah, kadang-kadang berkoyak, titah oleh otak saya, kata, mereka itu orang kafir akan mari duduk depan. Mari sebelah di depan. Nah, maka boleh jadi dia mau orang panggil panah mari. Sebab tu saya duduk depan. Maka jika ada sungguh, kena saya dulu. Engkau selamat ya Rasulullah. Dan kadang-kadang cerita oleh otak saya, bahawa orang kafir akan hamak mari di belakang, maka saya duduk di belakang engkau. Yang pentingnya, aku nak jaga keselamatan kamu seboleh-boleh ya Rasulullah. Aku tak rela, aku tak jang, engkau dapat menyakiti sikit pun daripada sesiapa tak kira. Ni cinta dia kepada Nabi. Itu masa berjalan. Dan ketika sampai di Gua Saur,
Nabi naik pucuk tu, naik menusuk 2-3 hari 3 malam, lepas tu nak sambung berjalan ni sampai kepada Madinah. Sampai di gua, apa buat pada Rasulullah? Dia kata, ya Rasulullah, engkau jangan masuk lagi. Saya nak masuk pesak dulu. Lihat gua kan. Maka lihat gua ni tempat apa? Tempat boleh ada binatang bisa, ada lubang, ada gapo ular ke gapo gitu gini. Maka bima takut Nabi masuk gipat, takut Nabi dapat menyakiti daripada binatang bisa. Sebab tu buat ke masuk gitu. Nah, dia soyak baju dia, dikatuk semua lubang-lubang ada. Supaya apa? Supaya tak keluar ibu-ibu tu masa Nabi tidur takut mai ketik. Nah, saudara semua. Maka selepas daripada dia katuk semua dah, maka habis baju dia, kata riwayat tu. Nah, maka lepas tu lah dia izin Nabi masuk duduk, dia hafal Nabi duduk, tapi ada lagi selubang yang tak nak katuk. Sebab apa? Kain habis. Maka dia ambil kaki dia katuk lubang tu. Supaya ibu tak tubik. Kalau tubik mari pak, ketik kaki dia dulu, belum nak disapa di Nabi. Ini Abu Bakar. Saudara semua. Dan bawa pergi sapa di Madinah. Nah, pada galik dia duduk dengan Nabi, tak becek mana. Dan apabila masuk waktu semaya Isya, nah, di masjid Nabi sudah semaya, orang lain kelai, lepas bangun, lepas sore bangun lagi. Tapi buatkan dialah yang belakang sekali keluar daripada masjid. Dialah yang akhir sekali keluar daripada masjid. Sebab apa? Sebab ia dak kelih ke Nabi. Dak kelih ke Nabi. Jadi selama mana Nabi tak masuk dalam bilik, selama tu dah dia dak kelih ke Nabi. Cinta. Sebab tu ia kelih akhir sekali daripada orang lain. Malaikat Nabi masuk awal, ia kelih. Lepas tu nak rakyat kata sara tu dia cinta. Lepas tu berpikir kelih pada umur, tak menyerah tidur pula ingat ke Nabi. Tak menyerah tidur pula. Lepas tu dia kata, ingatnya ya Rasulullah. Dia lagu tu. Lebih daripada lelaki cinta kepada perempuan lagi. Lebih daripada perempuan cinta ke lelaki lagi. Cinta Abu Bakar kepada Nabi SAW. Saudara semua, ini suatu benda yang apabila ada dalam jiwa seorang, itu tanda sempurna iman. Maka cuba telah kita kembali klik kepada kita, secara mana kita cinta ke Nabi, secara mana kita cinta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang sebut nama Muhammad, apa kita berasa? Kita berasa atau tidak berasa? Orang sebut nama Nabi, orang kata sallallahu alaihi wasallam, kita bahasa lagu mana? Bahasa biasa ke bahasa ingat ke bahasa cinta ke bahasa kasih serta mengalir air mata? Bagaimana kita? Kena orang dengan nama Nabi, segera tu biar air mata daripada mata. Cinta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara semua, tak akan sempurna iman kita selama kita tak cinta ke Nabi lebih daripada kita cinta kepada benda yang lain semua atas dunia ni. Nah. Dan cinta ke Nabi ni lah yang buat sahabat semua tu butuh. Sahabat semua tak sama. Ada yang alim dan ada yang tak alim supaya kita ni lah. Dalam masyarakat kita di hari ni, ada orang alim, ada orang tak alim. Tapi sahabat, walau tak ada alim sekalipun, walau tak ada banyak ibadat sekalipun, tapi orang yang datang belakang pada sahabat, tak ada siapa yang boleh litah peringkat sahabat di akhirat kelak. Sebab apa? Sebab tak ada manusia selepas daripada sahabat cinta ke Nabi seperti sahabat cinta, tak ada. Nah, tah dunia ni tidak ada dah orang cinta belaka ke Nabi. Tapi cinta sungguh-sungguh tu tak ada siapa boleh perap para sahabat cinta ke Nabi. Sebab itulah para sahabat makam dia, peringkat dia lebih tinggi daripada orang lain.
Maka saya contohnya, kena orang ni, nama apa? Nama Thauban. Thauban seorang sahabat. Maka Thauban cinta ke Nabi SAW tu pun banyak Abu Bakar lagi cinta ke Nabi. Ya? Thauban ni saudara semua. Siapa kata makan, siapa kata minum, siapa kata menyerah tidur. Maka waktu tubuh dia tu kuruh, kuning, pucat. Nah, siapa tak ada geng? Sebab apa? Sebab tak makan, sebab tak minum, sebab tak tidur. Maka nak ambil geng mana? Nah, maka Nabi berjumpa, Nabi berkejut. Nabi kata, wahai Thauban, akau sakit ke? Akau ada uzur ke? Apa berlaku dengan kamu? Dia kata, ya Rasulullah, benda yang buat saya jadi lagu ning ni, sebab saya tak nak makan tak lalu. Tak berasa nak makan, tak berasa nak minum. Nah, tidur tak menyerah. Sebab itulah saya kuru, halus tubuh saya, pucat kelak, tidak ada gain. Maka Nabi kata, sebab apa? Jadi lagu tu. Dia kata, ya Rasulullah, di hari ini saya boleh berjumpa engkau, boleh tulis kepada muka engkau, boleh dengar engkau kecek dengan kami, dan boleh duduk sekali dengan engkau. Maka benda ni lah yang kami paling suka sekali, yang kami lebih seronok sekali, sedap kali hidup kami ni, boleh duduk bersama engkau ya Rasulullah. Tak ada angkat apa lagi, asal boleh duduk dengan engkau ya. Nah, maka perintah dari otak saya satu ketika ni, saya teringat di akhirat kelak. Teringat di akhirat kelak. Maka di akhirat nanti ni, engkau siapa engkau? Engkau kekasih Allah. Engkau sebaik-baik makhluk Allah. Maka mereka engkau pucuk syurga, ya Rasulullah. Pas saya, siapa saya? Saya manusia biasa. Kalau boleh masuk syurga pun, tak berjumpa dengan engkau. Itu jika masuk syurga. Pak apakah lagi jika jatuh lubang neraka? Tak berjumpa engkau sampai bila-bila. Bahkan jikalau saya dapat rahmat Tuhan, boleh saya masuk syurga sekalipun, saya tak berjumpa dengan engkau. Sebab peringkat engkau tinggi telajak. Saya tak sampai kepada peringkat engkau ya Rasulullah. Maka sebab saya diingat kepada benda ni lah, tak akan berjumpa dengan engkau sampai bila-bila lepas ada mati ni. Benda ni lah yang waktu saya tak menyerah tidur ni. Benda ni lah yang waktu saya tak lalu makan ni. Benda ni lah yang waktu saya tak berasa nak makan, tak berasa nak minum, tak berasa nak buat apa, tidur pun tak menyerah, menyebabkan ku kekek pucat kelak ni dah ya Rasulullah ni. Ni sahabat saudara semua, secara tu cinta. Nah, maka itu Thauban, Abu Bakar lebih lagi cinta ke Nabi, lebih pada Thauban lagi. Nah, tiba-tiba datang berita baik kepada sahabat semua dan juga kepada kita. Nah, maka Nabi kata, al-mar'u ma'a man ahab. Bermula seorang, ia akan bersama dengan orang yang dia kasih. Kasih ke siapa? Dengan ia tu. Di akhirat kelak. Alhamdulillah. Saudara semua, kita walau tidak boleh buat amal yang baik sebagaimana orang berjuru buat sekalipun, tapi insya-Allah kita ada peluang, kita ada okaz, boleh sekali dengan mereka. Bila tu? Apabila kita cinta kepada mereka. Nah, hari mudah-mudahan insya-Allah barakah majlis kita. Mula daripada malam ni, seterusnya insya-Allah. Barakah insya-Allah. Sebab apa? Sebab setiap malam kita ambil orang baik mai duduk sekali dengan kita. Malam ni kita ambil Abu Bakar, mari. Nah, maka pertama yang berlaku dengan Abu Bakar, yang kita boleh tiru, dan sebab ni lah Abu Bakar beruntung. Sebab inilah Abu Bakar hebat. Sebab apa? Sebab ia terlalu sungguh, terlalu benar cinta ke Nabi. Maka orang yang cinta ke Nabi, ini dah ada dah tanah air butong dalam diri dia. Sebab tu, kita kena usaha, tumbuh cinta ke Nabi dalam jiwa kita, saudara semua. Usahalah. Benda ni bukan payah nak dapat. Tetapi bukanlah mudah benar-benar. Tapi berhajat kepada usaha.
Orang yang usaha, nah, sekadar mana bersungguh dia, insya-Allah sekadar itulah ia akan dapat. Saudara semua. Maka nak cinta ke seorang ni dia kena kenal. Dia kena kenal. Sebab tu insya-Allah daripada program hak saya letak pun juga ialah kita akan baca repang sejarah Nabi dan syama'il Nabi supaya kita tambah kenal Nabi lagi, mudah-mudahan tumbuh cinta ke Nabi dalam jiwa kita insya-Allah. Saudara semua. Nah, tapi learning kita belum kenal sekalipun. Nah, tapi ada juga dah jalan yang waktu kita tu hari demi hari, minggu kepada minggu, bulan ke bulan, jika kita buat sama, insya-Allah tumbuh dalam jiwa kita cinta ke Nabi. Apa benda tu ialah kita kena membanyakkan salawat kepada Nabi. Pagi kita kena ada habuai salawat kepada Nabi. Petang kita kena ada habuai salawat kepada Nabi. Dan siang kita kena ada habuai salawat kepada Nabi. Dan malam kita pun kena ada habuai kita salawat kepada Nabi. Lebih-lebih lagi kita di akhir zaman ni ke. Nah, pagar yang paling baik sekali yang akan jaga keselamatan kita daripada fitnah, daripada hara-hara ialah Nabi SAW dengan kita salawat. Nah, ada dia. Sebab ulama kata salawat ke Nabi pada masa yang gaib murabbi, salawat ke Nabi lah akan jadi murabbi bagi kita. Saudara semua. Kalau gitu, pertama faedah yang kita dapat ambil daripada benda yang berlaku dengan Abu Bakar ni ialah cinta ke Nabi. Maka kita usaha insya-Allah saudara semua buat benda yang buat kita cinta ke Nabi, maka hak lain yang kita boleh buatnya ialah banyak kita salawat. Baik. Saudara semua, diriwayat bahawa di akhirat kelak ni pintu syurga ada banyak. Pintu syurga ada banyak. Maka kena-kena orang Nabi kata dia masuk syurga dengan pintu jihad. Dipanggil nama dia daripada pintu jihad. Sebab dia mati dah jihad, misal kata. Dan kena-kena orang dipanggil nama dia daripada pintu syurga, pintu semaya. Kena-kena orang panggil pintu puasa. Dan kena-kena orang panggil pintu zakat. Dan kena-kena orang panggil masuk syurga daripada pintu buat haji buat umrah. Dan kena-kena orang dipanggil dia masuk syurga daripada pintu sedekah. Dan kena-kena orang jadi syurga tu ada banyak pintu. Pintu semaya, pintu keluar zakat, pintu sedekah, pintu puasa, pintu orang panggil jihad, pintu orang panggil buat baik kepada orang lain, pintu buat haji, ada pintu-pintu duk panggil orang masuk ke dalam syurga. Orang yang banyak puasa masuk pintu syurga puasa tu. Orang banyak semaya maka masuk syurga pintu semaya tu. Maka begitulah. Ada. Maka bahawa Nabi diriwayat lagu tu, maka ada seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ada ke tak seorang di akhirat kelak, ada ke tak orang di akhirat kelak yang semua pintu panggil dia, ada tak?" Pintu jihad pun panggil dia, pintu semaya pun panggil dia, pintu puasa pun panggil dia, pintu sedekah pun panggil dia, pintu buat haji pun panggil dia, pintu puasa pun panggil dia, pintu sedekah pun panggil, semua pintu syurga panggil belaka. Hak sani panggil orang tu orang tu pergi. Pintu lain tak panggil. Orang ni pintu nu panggil, pintu ni tak panggil. Maka para sahabat tanya, ada ke tak orang yang semua pintu syurga panggil dia? Ada tak? Allahu akbar. Secara mana dia hebat betul lalu? Siapakah semua pintu panggil ni? Bukan dia lah. Hebat mayat tu. Kalau dipanggil masuk pintu mana-mana pun tak apa dah kita ni. Dia kalau akhirat esok
pitu dia panggil haji, panggil kita. Alhamdulillah. Jikalau pitu sedekah panggil kita masuk dalam syurga sedekah. Alhamdulillah. Jikalau pitu semaya panggil kita pergi. Alhamdulillah. Jikalau pitu puasa, alhamdulillah. Minta dipanggil pun tak apa dah kita ni. Nah, tetapi di sana ada orang yang semua pitu panggil dia. Allahu Akbar. Secara mana dia buat gitu lalu? Siapa orang ni? Saudara semua. Dan maka ditanya Nabi, "Ya Rasulullah, di sana ada ke tak orang yang semua pintu syurga panggil dia?" Nah, maka Nabi kata, "Ya, ada." Nah, Nabi kata, "Ya, ada." Nah, siapa orang tu? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar. Allahu Akbar. Ini nak ayat kata, hebat tak hebat Abu Bakar, baik tak baik, siapa ke? Semua pintu syurga nak ke dia. Pakai berebut nak dia masuk mari. Pintu semaya panggil dia masuk. Pintu puasa panggil dia. Pintu buah haji panggil dia. Pintu jihad pun panggil dia. Pintu sedekah pun panggil dia. Semua pintu syurga yang banyak tu pakai panggil dia belaka. Allahu Akbar. Itu tanda kata dia ni buat semua. Dan hebat semua perbuatan dia. Semaya pun dia hebat sebab semaya panggil dia. Puasa dia pun hebat sebab puasa panggil dia. Nah, sedekah pun hebat sebab pintu sedekah panggil dia. Haji pun hebat sebab pintu haji panggil dia. Semua pintu-pintu syurga panggil dia belaka sebab dia hebat sungguh. Allahu Akbar. Maka nak berhipung benda baik yang banyak yang bercabai tu, nak hipung di atas orang seorang ni bukan mudah. Saudara semua. Sebab benda sungguh ni, nah, orang kita ni, saya, saudara dan pia-pia pun supaya kita ni kadang-kadang Tuhan buka pintu sedekah bagi kita. Jadi mudah kita nak buat. Tapi pintu lain Tuhan tak buka. Nak puasa, bahasa berat. Nak bangun semaya malam, bahasa tak berat. Nah, nak pergi buah haji sama-sama, bahasa tak lawan. Nah, nak pergi keluar jihad, menakut, tak berani. Nah, nak pergi waktu ni, jadi terlekat. Tapi pintu sedekah, bahasa mudah. Hanya orang ni. Dan orang lain, Tuhan buka pintu semaya. Rajin dia semaya. Maya fardu, anak ayat fardu tu. Nah, hak ni, mai sunat. Nah, sunat ni gak, sunat kabeh waktu lah. Sunat duha lah. Sunat isyraq lah. Sunat dia panggil tasbih lah. Sunat dia panggil witir lah. Tahajud lah. Semaya suka semaya dia minat. Tapi yang lain berat. Puasa tak berakhir mana. Sedekah tak sewa halang. Tapi semaya geng ni pintu daripada pintu ibadat Tuhan buka wi. Nah, dan kena orang lain Tuhan buka pintu puasa wi ke dia. Nah, semaya sekadar fardu ya. Hak sunat tak pasal nak buat. Padahal bukan berat tapi bahasa tak jadi nak buat. Tapi puasa walau apa pun dia suka buat. Ada orang lagu ni. Nah, jadi Tuhan buka pintu masing-masing wi kepada hamba dia. Nah, ada. Maka kita jika Tuhan buka pintu mana, alhamdulillah. Nah, cuba kita fikir, klik diri kita. Kata learning ni, kita di orang baik ke tak? Kita ada ibadat kepada Allah ke tak? Lepas tu, pintu mana daripada amalan baik, kita semangat bahasa rengi nak buat. Maka saudara semua ambil tahu, kita bukan buat dengan diri sendiri tu. Sebab kita lemah. Kita tak agak. Kita nak kat tanya pun tak agak. Dia Tuhan takwi kekuasaan. Takwi taufiq. Nah, kekuatan kita. Tak ada kat tanya. Mata, dia Tuhan takwi celak. Tak celak. Kaki nak berjalan pun tak agak. Dia Tuhan tak bui. Nah, sah kata nak semaya. Nah tu. Sebab tu, wahai saudara semua, jikalau engkau boleh buat ibadat, syukurlah kepada Allah. Sebab Allah yang buat engkau boleh buat dengan mudah. Jikalau engkau pergi pada masjid, syukur kepada Allah. Sebab tu kena para ulama, saudara semua, ia jaga kaki masuk masjid, ia teriak. Jaga kaki masuk masjid, ia teriak. Sebab apa dia teriak? Sebab dia kata masjid rumah Allah. Maka dia cemar, dia banyak dosa, dia tak berjuru. Tetapi Tuhan jemput dia masuk dalam rumah dia, masjid.
maka malu kepada Allah, teriak dia. Ini orang siapa dengan Tuhan. Nah, orang yang bangun semaya malam, bangun tak semaya lagi, dia teriak dah. Tentancai. Kenapa? Karena dia kata, ya Allah, masa ni semua orang tidur belakang. Nah, tak ada siapa bangun. Senyap di udara. Tiba-tiba engkau membangunkan saya. Saya boleh di hadapan engkau dengan semaya baik. Kemudian engkau memudahkan saya berzikir pula dan berdoa kepada engkau masa yang orang lain tidur belakang. Maka baiknya engkau yang buat kepada saya, ya Allah. Teriak, belum nak semaya teriak dah. Saudara semua daripada benda baik yang kita boleh buat daripada Allah. Ilmu yang kita ada, Allah bagi kepada kita. Harta di tangan kita, Allah bagi kepada kita. Nah, sebab tu, jikalau Tuhan buka pintu kebaikan bagi kita, syukur kepada Allah. Nah, Pak Abu Bakar, apa kita nak kata? Allahu Akbar. Sebab apa? Dia hebat belakang. Sebab kan, semua pintu syurga berebut nak ke dia. Masya Allah, orang. Ini nak tunjuk kata tingginya maka Abu Bakar. Siapakah Nabi kata? Nabi kata kan? Nabi kata, jikalau ambil neraca mari. Ambil neraca yang timai amalan. Maka satu neraca ni tak amalan Abu Bakar. Ambil amalan Abu Bakar semua baik, mari tak satu neraca. Lepas tu ambil semua pahala umat Nabi Muhammad. Semua pahala umat Nabi Muhammad. Yang lain daripada Abu Bakar. Masuk sahabat juga yang lain daripada Abu Bakar. Ambil pada umat, mari kau ni siapa kepada akhir dunia, siapa ke berlaku kiamat, maka banyak mana orang Islam ada, banyak mana buat pahala, mari hitung semua tak di neraca soal lagi. Neraca ni amalan Abu Bakar, neraca ni amalan umat Nabi Muhammad. Dia timbang dua tu Nabi kata apa? Nascaya berat hak Abu Bakar lagi. Allahu Akbar. Hebatnya Abu Bakar ni. Masya Allah. Nah, maka saudara semua, cuba telah kita mari kelih lagi bagaimana dia hidup. Pada suatu hari saudara semua, Nabi tanya. Nabi kata, man asbaha minkumul yawma sha'ima. Jadi ada sahabat mari beberapa orang ramai, maka Nabi tanya, siapa di kalangan kamu hari ni puasa? Siapa Siapa kata di kalangan kamu ramai-ramai ni puasa? Siapa tu? Nah, Abu Bakar jawab, saya ya Rasulullah. Maka Nabi kata, ya. Maka Nabi tanya pula. Nah, faman tabi'a minkumul yawma janazah. Siapa di kalangan kamu yang ikut jenazah orang mati ini? Nah, tiba-tiba Abu Bakar kata, saya ya Rasulullah. Nabi kata, baik. Nabi tanya lagi, man at'ama minkumul yawma miskina. Siapa di kalangan kamu ramai-ramai ni bui makannya kepada miskin hari ni? Siapa? Nah, maka orang lain dia jawab, siapa? Abu Bakar. Saya ya Rasulullah. Masya Allah. Puasa pun dia, sedekah tolong orang pakai miskin pun dia, ikut jenazah orang pun dia. Dan Nabi tanya lagi, nah, faman 'ada minkumul yawma maridan. Dan siapa hati daripada ramai-ramai kamu ni ziarah orang sakit, pergi ziarah saudara yang duduk uzur? Siapa? Nah, tiba-tiba Abu Bakar jawab, saya ya Rasulullah. Nah, maka dalam 4 perkara yang Nabi tanya tu, duk beripung dekat dia seorang. Dia buat belakang benda tu pada hari tu. Lepas tu bukan hari tu sehari. Nah, Abu Bakar ni istiqamah amalan baik yang dia buat. Jadi wirid bagi dia. Wirid, buat. Nah, boy jawab aku tu semua. Nabi kata, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Pak karoning tak akan beripung pada mana-mana manusia malaikat orang tu ahli syurga. Maka pada hari itu beripung tak siapa? Beripung tak Abu Bakar.
Maka di hari itu Abu Bakar jadi ahli syurga dah. Dia tak berjumpa dah sampai bila-bila dah dengan api neraka. Allahu Akbar. Ini nak tunjuk kata sebab gapo ke tingginya martabat Abu Bakar. Sebab gapo ke Tuhan cinta sangat kepada Abu Bakar. Sebab gapo ke Nabi sangat-sangat kasih kepada Abu Bakar. Sebab apa saudara semua? Sebab dia banyak ibadat. Sebab dia pergi belakang. Asal benar jalan ni ada ibadat kepada Allah, dia pergi. Bukan pergi sejalan dak. Kalau ada 10 jalan, dia pergi 10 jalan. Semangat dia. Maka orang dewak lagu ni dengan kita, bagaimana kita berasa? Oh, kita cinta ke dia lebih daripada apa? Maka begitu juga Allah. Walaupun Tuhan tak dapat apa daripada kita ibadat ke dia pun. Tapi ayat kata apabila hamba ni mengadak sungguh, nak sungguh-sungguh kepada redha Tuhan, nak sungguh Tuhan ni kasih ke dia, dan usaha dengan harta benda, dengan gain, dengan tenaga, dengan apa yang dia milik, maka cepatnya Tuhan cinta ke dia. Cepatnya Tuhan kasih ke dia. Dan kelih buaka, Tuhan akak dia luar biasa, tak ada siapa sampai pekat apa buaka, tak ada siapa. Siapakah Sayyidina Umar ni? Dia tahulah kata buaka ni banyak buat baik. Siapakah dia pun? Dia tahu aku nak benar buaka. Jadi aku nak usaha nak buat amal yang baik walaupun kali tak apa dah. Nak benar pada buaka. Ni Sayyidina Umar. Siapa? Dia manusia sepupu ya. Maka insya-Allah aku akan benar ya pada paling kurang sekali dua tak apa dah. Tapi we ada ratik tepat yang aku benar. Sayyidina Umar. Maka berlaku peperangan Tabuk. Saudara semua, tahun yang kemarau, makan yang putu, kenderaan tak ada, susah sangat-sangat. Maka Nabi minta bantuan daripada sahabat yang nak bantu. Sekadar ikhlas. Kita berpikir kita minta buat live, kita minta khairah masjid buat gapo. Kita minta kena, bila sekadar ikhlas. Kadar ikhlas kita berapa? 100 kau. Kadar ikhlas kita 20 kau. Kadar ikhlas kita apa kau? 5 kau. Tak apa dah comel dah. Tapi kalau sahabat, ikhlas dia habis harta benda. Masya Allah. Itu berbeza kita dengan sahabat. Maka Umar ambil banyaknya harta dia. Ambil banyaknya harta dia bagi ke Nabi supaya apa? Dia lobo-lobo kepada pahala dan hak yang nak benih daripada buaka. Aduh. Ai bertewah buat baik bukan nak kena nama dah. Tewah buat baik. Tewah nak redha, nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Maka dia wagi banyaknya harta yang wagi. Maka dicuah depan Nabi. Maka Nabi kata, "Oh ya Umar banyak ni." Kalau mau hari sekarang ni, lepas tu banyak mana ya hak mu tinggal kepada keluarga. Banyak ni mu hari ni. Lepas tu kepada keluargamu, isterimu, anakmu semua tu, mu tinggalnya anak dia. Nabi tanya. Ada. Maka Umar jawab, saya tinggal kepada mereka itu anak bini saya tinggal supaya dengan hak saya wa'ali kepada engkau ya Rasulullah. Dengan makna bagi tengah lah, bagi dua. Setengah bui untuk fi sabilillah, untuk guna oleh perang pada kali ni, dan setengah lagi untuk taruh bui kepada keluarga dia makan dalam hidup hari dia. Nabi kata, Masya Allah, banyak, Alhamdulillah. Nabi. Bawa lepas tu Abu Bakar mari. Maka curah harta dia dengan duit dia, duit pergerum curah. Depan Nabi. Allahu Akbar. Maka banyak pada Umar. Maka Nabi tanya, Ya Abu Bakar, banyak ni. Kalau gitu secara mana engkau sifat taruh untuk anakmu? Maka jawab Abu Bakar. Abu Bakar kata, Ya Rasulullah, saya tidak tinggal sekupai pun untuk anak saya. Saya tak tinggal sekupai pun untuk ahli keluarga saya.
Semua harta yang saya ada, saya waris semua di sini ya Rasulullah. Allahu Akbar. Maka Umar selepas daripada dengar lagu tu, dia kata, rasanya tidak ada dah hari aku nak boleh benar berakal, tak ada. Tak ada. Keimanan dia. Sebabkan harta waris semua. Tak tinggal sekupai pun untuk keluarga. Allahu Akbar. Ini tepat ukur iman seseorang manusia. Apabila diseru pada jalan baik ni, bagaimana kita nak buat? Adakah kita buat dengan tebal atau kita buat dengan semangat? Adakah kita bui sekadar atau kita bui sapakah kita balah dengan nafsu ni? Sebab apa? Terlalu banyak. Atau lebih banyak sapakah nafsu ni nak lari daripada kita dah. Tahu mana kita? Maka kebanyakan comel dah, tapi yang lebih banyak lebih comel lagi. Buat lambat, ada orang yang deras. Orang yang lambat, maka iman dia rusak. Iman dia lemah. Dia orang yang deras segera, iman dia kuat sikit, sihat sikit. Orang yang sikit, baik dah, bagus dah. Tapi, dia panggil apa? Nak lawan tak boleh dengan orang yang banyak. Ini tepat ukur keimanan kita. Kalau gitu, siapa lagi ukur dengan Abu Bakar? Siapakah harta ni tak tinggal sekupai mahabuk untuk keluarga dia? Dia gerbang sungguh kerana Allah. Gerbang sungguh kerana agama. Khidmat sungguh umat Nabi Muhammad. Saudara semua. Sebab itulah dia harga mahal di sisi Allah. Sebab tu dia harga mahal di sisi Nabi. Sebab apa? Sebab dia gerbang sungguh. Tetapi, saudara semua, walau begitu pun, dia beri harta benda. Siapakah tak tinggal sekupai. Soalannya, adakah dia hidup dalam keadaan apa-apa? Adakah dia hidup dalam keadaan pakai miskin? Siapakah tak ada apa nak makan? Begitu ke tak? Tak. Bahkan jadi sekaya-kaya sahabat. Orang yang limpah harta benda di tangan dia. Sebab apa? Sebab orang yang berniaga dengan Tuhan tak pakai. Orang yang berniaga dengan Tuhan kaya. Orang yang berniaga dengan Tuhan senang. Sebab apa? Sebab Tuhan, orang yang belanja pada jalan dia ni, dia salah dia buta. Maka dia bayar kelih dengan berganda. Sebab tu buakal lapak sebelah lipat ganda. Tak kira lah Tuhan buka dengan betul berniaga, buka apa. Yang penting Tuhan bagi rezeki berganda, di atas dia bui lagi. Tuhan tak jangan Allah rezeki borah. Jikalau hamba dia ke borah, ia lebih borah lagi dia bui. Ke borah, ia lebih borah lagi dia bui. Saudara semua. Sebab tu, buat dia kecek bak bawah ni. Nak tahu Tuhan lebih bawah lagi, saya teringat satu kisah yang berlaku dengan sahabat jugalah. Jadi ada seorang budak, dia ni anak yatim, dah meninggal, ayah yang meninggal. Maka, dia nak buat pagar lah rumah dia ni. Nak jaga keselamatan daripada pencuri dia apa. Tiba-tiba, tanah yang buat pagar tu ada pertama bagi jiran dia. Jadi kik kuang lah. Nak buat pagar tak boleh. Dekat pertama tu sepahang. Hak jiran dia. Maka dia minta beli. Minta sajalah mula-mula tu. Sebab apa? Nak tebal supaya apa? Supaya nak mensudahkan dia panggil pagar dia. Supaya boleh jaga keselamatan sikit sebanyak. Daripada binatang buah, daripada pencuri, daripada apa. Maka dia minta itu tuan tak ui pertama tu. Padahal pertama hendak dia tak buah ni. Tak bui. Maka dia kata, kalau mu tak bui, saja aku minta beli. Tak sejual juga. Karibna dia panggil jiran dia ni. Padahal dia kaya dah. Tapi tak ui. Saja dia ya. Jadi dia panggil apa? Kelakuan dia panggil buruk lah. Hidup dia buruk. Dia buat ngaji ni buruk benar. Maka nak yatim ni dia kata apa? Kalau gitu aku nak pergi mengadu hal kepada Nabi. Dia kata pergi.
Maka yatim ni pergi ngadu ke Nabi. Kata, ya Rasulullah, saya nak yatim dan saya nak buat pagar umur saya supaya jaga keselamatan daripada binatang buas, daripada pencuri, daripada apa. Tiba-tiba tengah-tengah tempat saya nak buat pagar tu ada pertama yang hendak ya bagi jiran saya. Maka saya minta lah suruh dia tu dia bagi buah tu baik, kata pergi tanah lain. Nah, supaya saya nak buat pagar sudah. Nah, maka ya tak jang. Padahal pertama ada tak buah, ada pertama ada baru. Dia tak jang. Maka saya minta nak beli dia, tak saya jual tak. Sebab tu saya tak boleh buat pagar, ya Rasulullah. Pak pertama ada di tengah tu. Maka Nabi panggil, so sahabat pergi panggil tu jiran dia mari. Bawa mari siapa? Nabi tanya, adakah benar anak yatim itu cerita lagu ni? Lagu ni, adakah benar? Dia kata ya. Nah, tiba-tiba datang wahyu. Saudara semua. Nabi kata, wahai jiran ni, kamu wilah Fatimah yang tak buah tu. Fatimah yang haluh tu. Batil ada besar lengih tu. Wilah ke dia. Dan jika kamu wi ke dia kepada anak yatim ni, Tuhan akan bagi kepada kamu Fatimah yang besar dari syurga. Sekiranya ambil di batil, nak jalan nak wi tubik ke daun dia tu, kena berjalan 1 tahun. Allahu Akbar. Ambil di batil, nak tubik wi lepas dehe tu. Dehe pertama tu ke pelepah dia tu ke. Nak wi lepas pelepah tu ya. Kena guna masa berjalan 100 tahun. Cara mana yang besar pertama tu? Dan buah comel gini sedap gini Nabi dikoyak. Nah, supaya nak wi dia tu bui dan dia dapat benda ni. Bukan bahau Nabi koyak ni. Tapi kelih orang, saudara semua. Dia kata, tak saya sudah tak sewi pertama, tak sewi. Saya kepada pertama tu. Subhanallah. Jadi, hak tu tawa tak say lagi. Tawa bukan dunia ni, dia syurga no. Maka, jika pertama tu dia syurga, dan akan jadi hak dia, maka dia akan jadi ahli syurga dah lah. Tapi tak say. Ini orang nak kata. Bukan masa kita lah ni, masa Nabi pun ada dah. Tak say. Subhanallah. Nah, maka ramai-ramai sahabat yang bersama Nabi pada hari itu tu ada seorang sahabat nama Abu Dahdah. Ada seorang sahabat nama Abu Dahdah. Maka dia tanya Nabi, ya Rasulullah, jikalau saya beli Fatimah jiran tu, bahawa lepas saya beli, saya milik, maka saya beri kepada anak yatim tu. Baik, iyalah nak baik nak gapo apa. Maka adakah saya dapat Fatimah dari syurga ya Rasulullah? Orang suku sakat. Tapi cinta nak ke syurga. Orang hak ditawar syurga tak nak. Subhanallah. Ni masalah keimanan betul. Maka Nabi kata, ya, boleh. Akak akan dapat. Bawa Nabi jawab lagu tu ni. Selalu dah Abu Dahdah. Dia kata, hei lelaki ni. Mau kenal tak aku? Dia kata, siapa tak kenal? Angkat Abu Dahdah. Maka, mau kenal tak kebunku? Oh, siapa tak tahu? Orang Madinah semua kenal kebun engkau. Kebun yang subur, ada pagar keliling, ada rumah siap, dan ada telaga yang air sedap. Nah, lepas tu pertama, sedap sekali rasa pertama Abu Dahdah lah. Yang ada semua dia pagar tu, ni 100 pound. Dia kata baik. Kalau gitu, aku nak jual kebunku semua. Pertama ni 100 pound, serta pagar apa siap, umur lagi, dan telaga lagi. Maka telaga payah. Masa dulu airnya payah nak makan. Ada telaga lagi. Maka saya nak jual kepada engkau dengan Fatimah pound, hak tak siwi kepada anak yatim itu. Tukar dua. Jadi engkau memilihkan aku Fatimah pound tu, maka kebunku semua ambil kamu. Dia kata, buat Abu Dahdah, nganying kau ni. Orang gila ke? Orang tak ada buat lagu tu. Kalau buat gila dah lah. Zahir gila semua, Zahir. Siapa nak tukar kebun semua dengan Fatimah pound, tak buah pula dah.
Nah, saya nak tukar. Tapi orang ada iman kuat, perbuatan dia ni supaya gila kadang-kadang. Orang ada iman kuat, perbuatan dia supaya tak berakal kadang-kadang. Sebab apa? Sebab dia tak ada nak ke dunia dah. Dia nak ke syurga tu. Jadi semua benda di hadapan dia yang milik ni ataupun benda yang akan milik. Nah, dia jangan tukar dengan syurga. Jangan tukar dengan syurga dengan murah-murah, ambil lah mu nak gak. Yang penting ku syurga sudah. Ini jiwa sahabat. Maka tadi para sahabat yang jiwa lagu tu Abu Dahdah. Maka lelaki ni kata, Rasulullah, akan disaksi nah. Kata buat Abu Dahdah, tukar jual kebun dia semua tu daripada pagar pahang taman atau pahang rumah telaga dengan pahang pahang saya ni. Nabi kata, ya, saya saksi. Maka tukar dua tu tukar. Allahu akbar, sadar Rasulullah. Maka bawa lepas tukar siap dah. Abu Dahdah ingat, sekarang ni isteriku duduk situ. Nah, maka dia cepat-cepat pergi kepada kebun dia tu. Panggil isteri dia tu baik. Dia kata, wahai isteriku, keluar. Engkau tidak boleh duduk dah sini. Kenapa? Karena kebun ni aku dah jual dah. Nah, maka kelih isteri dia. Yang dia cerman perbuatan suami dia Abu Dahdah. Dia kata, engkau ni orang berakal, perbuatan engkau tak sia-sia. Dia mau jual, mesti labur. Allahu akbar. Isteri lagu tu, I keep buat songsem suami dia. Engkau ni orang cidik. Engkau tak buat malaikat buta. Maka mung akan labur cerak dengan jual kebun ni. Walau aku saya, sebenarnya aku saya sebab apa? Tak ada kebun seperti kita di Madinah ni. Yes, ada dia. Maka wahai tok lakiku, mau jual dengan apa? Mau beli apa? Allahu akbar. Isteri dia tanya. Dia tahu, wahai isteriku, aku tukar kebun kita semua tu dengan patah mas pahung. Dan dia cerita benda hak berlaku depan Nabi. Maka kelih perempuan, isteri dia. Kalau isteri mau kita learning, maki tak ada buti-buti boleh mengepek. Gila, tak ada berakal macam-macam. Tapi isteri Abu Dahdah tak. Dia kata, kalau gitu, negak labur. Hang tak labur ke mana? Syurga. Tak labur ke mana? Syurga. Dunia semua sutir ni. Tak sama besar lagi dengan sutir pasir dan syurga. Murah dunia ni lagi, saudara semua. Tapi kita ya, yang iman kita lemah, yang iman kita rusak ni enggak, kadang-kadang kita jual agama kerana dunia. Walaupun menyebabkan kita masuk neraka sekalipun. Wala a'yadzabillah. Banyak berlaku di hari ni, saudara semua. Allahu akbar. Maka dia beri kepada anak yatim tu, learning patah mas pahang tu jadi hak aku ada, maka aku beri kepada kamu, maka ikutlah kamu nak buat lagu mana pun. Nak terbaik apa-apa buatlah ikutmu. Maka sukalah anak yatim tu. Klik kata dia. Bawa lepas anak yatim tu klik, dia mari jumpa. Ya Rasulullah, saya dah beri dah patah mas kepada budak tu. Maka ya Rasulullah, adakah saya boleh patah mas syurga yang daripada batal nak berjalan keluar daripada kawasan pelepah dia tu? Maka masa 1 tahun, adakah dapat? Adakah milik saya? Ya Rasulullah. Tanya sekali lagi. Nah, maka Nabi kata tak. Bawa Nabi kata tak, sudahlah. Nah, kok mana tak pula ni? Saya lah kebun dia. Nabi kata, tak sini, Tuhan tak ada wis faham tak kamu. Jadi, Tuhan wis faham sebab tuan dia tu nak tukar dengan sepahang budak yatim tu. Tapi mung beli sepahang tu mu tukar kebun mung sekebun ni atau faham. Maka Tuhan lebih bawah daripada kamu lagi. Tuhan tak jalan. Jikalau hamba ya ke bawah hati. Nah, sebab tu Tuhan tak akan wis faham dak kamu hai Abu Dahdah. Bahkan Tuhan tiada ni atau faham untukmu. Allah. Sebab apa? Sebab mu'min dia tak faham kan? Subhanallah. Maka teriak dia Abu Dahdah. Suka dengan benda yang dia dengar. Sebab apa? Sebab dia ahli syurga. Dengan sebab dia buat sekali ni ya. Amalan ni saudara semua. Bukan kena
kena amal dia repang kadang-kadang buat. So, syurga kadang-kadang bukan begitu. Kadang-kadang kita buat sekaligus yang amal dia menyebabkan kita butuh sampai bila-bila. Saudara semua. Ini nak kata orang ada iman sihat, orang ada lobo kepada redha Tuhan, dia guna habis harta dia. Ini nak ayat apa? Bawah dengan bawah tu. Nah, sebab tu Abu Bakar kelih jawi. Semua harta dia wi kerana Allah. Minta wi sebut je. Apa saja nak buat kerana agama, segera. Saudara semua, maka ini sifat ahli syurga. Siapa hidup lagu ni, siapa buat perbuatan semacam ni, dia akan ikut Abu Bakar masuk syurga. Nah, kalau gitu, cuba kembali kepada kita. Bagaimana kita, jika ada orang seru, hajak, buat baik, nak bela agama. Cara mana kita? Rank kita, cara mana? Semangat kita, cara mana? Harta benda kita, cara mana? Kebolehan akal fikir kita yang kita boleh fikir, nak cuah cara mana? Nah, sebab tu, saudara semua, tiru Abu Bakar. Sekadar kita boleh. Walaupun cerak, kita tak boleh buat seperti Abu Bakar buat. Cerak dah tu. Tapi, usaha wi ada hati, wi supo. Meh lah apa dah. Wi nak buat bayar-bayar, tak apa dah sebab Abu Bakar. Nah, jika Abu Bakar suka belanja, kita, wi ada juga suka belanja hati. Walaupun tak banyak seperti Abu Bakar. Nah, jikalau Abu Bakar suka gerbai apa yang milik kerana agama, kita wi ada hati. Walaupun sikit, tak seperti Abu Bakar. Wi supo tak apa dah. Nah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, Nabi kata. Siapa yang tiru kaum, maka ia daripada kaum tu. Jika kita tiru ahli syurga, maka kita ahli syurga. Saudara semua. Nah, itu dia. Maka ini muzakarah kita pada malam pertama. Maka insya-Allah malam Isyak dari pukul 8.45 lebih kurang kita sambung lagi benda yang bersangkut dengan Abu Bakar. Lepas tu akan mari sahabat yang lain, begitulah berterusan. Mudah-mudahan jadi penawar bagi kita, tambah keimanan kita, tambah keyakinan kita. Maka kita boleh tiru mereka-mereka yang baik. Mudah-mudahan kita butung seperti mereka butung, kita berjaya seperti mereka berjaya, insya-Allah. Dan al-mar'u ma'a man ahab. Siapa-siapa daripada manusia, ia akan bersama dengan orang yang dia cinta. Maka kita dengar orang yang baik-baik semacam ni, insya-Allah tumbuh cinta dalam jiwa kita. Maka jika kita cinta kepada Abu Bakar, kita cinta kepada Umar, kita cinta kepada sahabat-sahabat yang lain, maka insya-Allah kita akan bersama para sahabat dalam setinggi-tinggi syurga, insya-Allah. Maka sekadar ni dulu malam ni, sambung malam esok pula, insya-Allah. Terima kasih kepada semua saudara-saudari yang bersama kita daripada awal sampai kepada akhir. Maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.